Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada medium dan sahabat-sahabatnya dikasihi sekalian. Dalam video ini, saya akan menerangkan sedikit tentang pengenalan PIBG. Pelibatan ibu bapa dan guru atau lebih dikenali sebagai PIBG merupakan salah satu alternatif yang sangat penting bagi meningkatkan kualiti pendidikan di negara kita. Pada pandangan saya sebagai generasi baharu guru di sekolah, PIBG ini wajib dilaksanakan kerana ia merupakan salah satu perjumpaan antara guru dan ibu bapa untuk membincangkan beberapa perkara penting yang perlu diusulkan untuk meningkatkan kualiti pendidikan dalam sesebuah pusat pembelajaran. Perkara ini perlu dipandang serius kerana ia dapat membantu dan menambah usaha sekolah dalam memenuhi kehendak dan keperluan murid dalam sesi pembelajarannya. Contohnya, anak-anak di sekolah memerlukan suasana pembelajaran yang selesa supaya mereka dapat memberi tumpuan yang sepenuhnya di dalam kelas. Selain itu, PIBG ini juga penting dalam pendidikan di sekolah kerana ia membolehkan ibu bapa dan guru berusaha untuk menambahkan kewangan sekolah bertujuan untuk meningkatkan kemudahan fizikal dalam pembelajaran kanak-kanak. Contohnya, mewujudkan satu tempat pondok pembelajaran bertujuan untuk berehat dan meluangkan masa di tempat tersebut. Tujuan tempat pondok ini diwujudkan antara tujuannya adalah untuk belajar sambil menghirup udara segar bertemakan alam semula jadi. PIBG ini juga diwujudkan bertujuan untuk mendengar pandangan dan pendapat ibu bapa mengenai cara pembelajaran dan pengurusan di sekolah, seperti mengadakan kelas tambahan bagi murid-murid yang bakal menduduki peperiksaan penting seperti PT3 dan SPM. Di samping itu, PIBG ini juga bertujuan untuk membantu dalam memajukan perkembangan murid dan menjaga kebajikan murid. Contohnya, memiliki pelbagai objektif yang telah ditetapkan oleh guru bagi meningkatkan perkembangan murid dalam pembelajaran di sekolah. Selain itu, ia juga dapat mewujudkan kemesraan dan menyediakan saluran komunikasi dan hubungan antara sekolah dengan masyarakat setempat. Mengikut Akta Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 1996, PIBG ini ditubuhkan di semua sekolah kerajaan bertujuan untuk mewujudkan permuafakatan antara ibu bapa dan guru yang diharapkan dapat membina persefahaman tentang tugas dan tanggungjawab bersama dan usaha dalam meningkatkan mutu pembelajaran murid di sekolah. Terdapat beberapa ahli jawatankuasa dalam persatuan PIBG ini. Antaranya ialah Yang di-Pertua, Naib Yang di-Pertua, seorang setiausaha, seorang bendahari dan 8 orang ahli jawatankuasa, iaitu antara 1 hingga 11 orang. Maksudnya dekat dalam satu jawatankuasa tu kena paling limit antara 1 hingga 11 orang. Itu adalah limit dia. Okey. Dan bilangan ibu bapa dan guru yang menganggotai jawatan PIBG tersebut hendaklah seimbang. Maksudnya dalam satu jawatankuasa tu kena pastikan seimbang. Contoh macam ahli jawatankuasa ni kena ada 5 orang. So ahli jawatankuasa lain pun kena ada 5 orang. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Okay. Jadi bagaimana biasanya dekat sekolah ada guru besar dengan pengetua. Jadi apakah peranan diorang? Okey, guru besar dengan pengetua, diorang tidak dibenarkan untuk menganggotai jawatankuasa PIBG di sekolah tersebut. Tetapi dia hanya bertindak sebagai penasihat sahaja. Sekian daripada saya. Kita akan teruskan dengan video seterusnya. Terima kasih.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dalina Ishira binti Adli Hesri, salah seorang pelajar di Universiti Selangor dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. Hari ini saya membesar hati dapat menemubual seseorang insan yang berpengalaman. Di sebelah saya kenalkan Encik Abdullah Sani. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sihat ke Encik? Alhamdulillah. Okay, terima kasih sebab sudi menerima kehadiran saya dalam menemubual tentang pelibatan ibu bapa dan komuniti dalam pendidikan kanak-kanak. Ya. Boleh saya mulakan? Yes. Okey, ya. Mungkin Encik boleh terangkan atau jelaskan sedikit nama atau latar belakang diri Encik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Sani bin Sulaiman. Saya bertugas sebagai seorang guru, juga sebagai salah seorang AJK PIBG di Sekolah Rendah Agama Integrasi Bandar Baru Bangi, dan saya mempunyai seorang anak. Okey, dan saya telah terlibat dalam PIBG ni dah lama lah. Okey. Soalan saya, adakah Encik Abdullah Sani pernah terlibat dalam PIBG di sekolah anak? Okey. Baik, saya sejujurnya terlibat dalam PIBG di sekolah anak lah, di sekolah Kuasa Meru. Okay, dan pada tahun ini tinggal yang kedua lah dalam AJK tersebut, di mana penglibatan kita itu penting lah dalam perkembangan anak-anak. Okey, mengikut pendapat Encik Abdullah Sani, apakah peranan ibu bapa dalam PIBG di sekolah anak-anak? Baik, berkaitan dengan peranan ibu bapa dalam PIBG, sudah semestinya satunya paling penting adalah untuk kita membuat sesuatu program ataupun aktiviti untuk perkembangan anak-anak kita. Okay? Sebabnya di sekolah ni kalau kita tengok banyak, saya sebagai seorang guru, banyak aktiviti yang dijalankan. Jadi kalau kita mengharapkan pihak sekolah saja, memang tak akan mampu nak buat lah. Jadi kita memerlukan peranan PIBG tersebut. Satunya di bawah tu kita ada kumpulan sokongan ibu bapa dan KSIB, di mana mereka ni kadang-kadang volunteer untuk menjadi sukarelawan dalam apa-apa program yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Maka peranan tersebut saya rasa sangat penting. Sebabnya kalau kita mengharapkan guru je, memang kita tidak akan mampu melakukan aktiviti ataupun program-program yang kita telah rancang. Cabaran-cabaran yang sering sangat berlaku kat sekolah kalau ibu bapa terlibat? Okey, cabarannya satu biasalah dari segi ideologi lah. Sebabnya kita ni di pihak ibu bapa ni pelbagai latar belakang ya. Jadi pastinya semuanya ada pendapat masing-masing ya. Jadi kita meraihkan pendapat, tetapi kita mengambil pendapat yang majoriti. Okay, kita meraihkan pendapat tapi kita meraihkan yang majoriti lah. Mana ada pendapat untuk suatu program itu dia tidak sesuai digunakan. Mungkin dia sesuai untuk program lain tetapi tidak sesuai digunakan untuk program itu. Maka kita selaku AJK ataupun selaku penyelaras program, kita perlu memilih mana satu ataupun ideologi yang kita boleh pakai. Okay, pendapat daripada parent ni pun kadang-kadang bernas. Jadi pihak sekolah boleh mengambil inisiatif dari pendapat parent ni untuk kita tambah baik program di sekolah. Soalan saya seterusnya, pada pendapat Encik Abdullah Sani, wajarkah seorang ibu bapa menyuarakan pendapat ketika mesyuarat PIBG kepada pihak sekolah? Okey, kaitan perkara tersebut itu sudah tentulah. Sebab itu kita setiap tahun kita ada mesyuarat PIBG di mana suara-suara parent ataupun ibu bapa ni kita perlukan untuk satunya tambah baik apa yang perlu di sekolah. Okey, dan satunya lagi berkaitan dengan infrastruktur sekolah. Kadang-kadang kita tengok sekolah kita ni dalam keadaan yang bukan daif, tetapi contohnya meja tu kita perlu tukar, isu sebelum ni beg berat. Jadi perkara-perkara tersebut bila ibu bapa beri pandangan, contoh mengadakan loka di dalam kelas, penggiliran ataupun orang kata jadual tu di revise balik. Jadi
pendapat-pendapat tu, input-input tu yang kita akan pakai untuk kita tambah baik. Tadi Encik Abdullah Sani ada cakap yang Encik sendiri terlibat dalam PIBG di sekolah anak. Jadi pada pandangan Encik, apakah tindakan yang Encik Abdullah Sani akan ambil sekiranya pihak sekolah tidak mengedahkan pendapat apa-apa? Okey, macam saya cakap tadi, ada pendapat yang perlu kita raikan dan ada pendapat yang kita bukan tolak, tapi kita KIV dulu pendapat tersebut. Baik, secara jujur ni, kalau kita tidak di pihak sekolah, kalau kita tidak mengambil pandangan daripada ibu bapa, hanya mengambil kira guru-guru saja, maka kita akan dapati program itu tidak akan sempurna. Sebab PIBG ni dia fungsinya membantu pihak sekolah daripada segi mencari dana, untuk membantu melancarkan suatu program. Jadi bila kadang-kadang di pihak sekolah kita tidak nampak masalah. Bila parent masuk sekolah, dia nampak contoh tandas problem. Kelas contohnya kipas rosak. Jadi mereka yang nampak. Jadi kadang-kadang bila kita di pihak sekolah tidak memberitahu, itu satu masalah. Sebab memang kita di pihak sekolah perlu rapat dengan PIBG, dengan NGO-NGO yang lain, supaya kita dapat membantu menaikkan pendidikan di sekolah dan juga infrastruktur di sekolah. Encik Abdullah Sani boleh tak jelaskan secara terperinci faktor-faktor yang melibatkan ibu bapa yang faktor-faktor yang memerlukan penlibatan ibu bapa dalam PIBG sekolah? Okey, satu tentang pendidikan anak-anak. Jadi mereka perlu tahu apa program yang dirancang oleh pihak sekolah. Jadi bila mereka tidak terlibat dalam PIBG, mesyuarat mereka tak nak datang, jadi mereka tak tahu. So bila mereka tak tahu, kadang-kadang komplain tu datang daripada parent yang tak hadir. Jadi sebenarnya kita buat, AJK buat, PIBG buat, pihak sekolah buat, tetapi bila ada, saya tak kata semua, tetapi ada segelintir parent yang tak pernah hadir untuk mesyuarat PIBG. Jadi mereka tak tahu. Tak tahu tentang perkembangan anak, perkembangan sekolah. Sekolah buat contoh dewan terbuka, tak tahu. Jadi itulah masalahnya. Jadi mereka perlulah melibatkan diri supaya mereka tahu tentang perjalanan sekolah, perjalanan anak-anak punya PDPC. Dan dalam masa yang sama, mereka boleh memberi idea ataupun membantu daripada segi infrastruktur yang macam saya cakap tadi. Inisiatif yang ibu bapa dapat sekiranya mereka ni melibatkan diri dalam PIBG di sekolah anak? Okey, berkaitan dengan inisiatif tu, kadang-kadang bila mereka menyumbang keperluan ataupun contoh perabot, mereka boleh dapat kata kupasan juga, jadinya mereka lebih rapat dengan pihak sekolah. Kita bila sebab PIBG ni ada satu NGO dan kita memang tidak menjanjikan apa-apa keistimewaan, privileges tu kita tak ada lah. Jadi cuma inisiatif tu kita boleh membantu pihak sekolah, itu yang paling penting lah. Dan juga kita perlu inisiatif tu, kita sebenarnya dia subjektif pada diri kita. Bila macam saya sendiri, saya suka berkhidmat di sekolah. Jadi bila kita berkhidmat pada guru dan khususnya kepada anak-anak kita, maka itu kepuasan bagi saya. Mungkin Encik Abdullah Sani boleh terangkan juga apakah kesan sekiranya ibu bapa ni tak melibatkan dalam pendidikan dalam PIBG anak di sekolah? Macam saya cakap tadi, bila mereka ni tak nak libatkan diri, ada parent yang langsung, saya kata tadi, tidak mahu hadir langsung ke mesyuarat PIBG, dan juga ada segelintir parent yang tak mahu pun membayar sumbangan untuk PIBG. Jadi PIBG ni dia memerlukan dana juga, sebab dia membantu pihak sekolah. Khususnya sebab ni, kalau di sekolah ni kita tengok paling kritikal adalah dari segi infrastruktur, perabot, kursi meja murid, kipas. Jadi kita mohon, kadang-kadang pihak sekolah akan mohon kepada PIBG untuk menukar item-item tersebut. Jadi perlu kepada dana yang kuat, dana yang kuat. Jadi ada sumbangan, saya mau menyerulah kepada semua ibu bapa
bayarlah sumbangan PIBG tu. Ya, bayar sumbangan. Kalau tak boleh nak lansam, kita bayarlah sikit-sikit bantu pada sekolah tu lah. Sebab itu sangat kita duit tu kita kembalikan kepada anak-anak kita. Yang bukan untuk sekolah, bukan untuk parent. So program yang dijalankan kalau dengan kerjasama PIBG, duit itulah. Contoh kalau kita dah buat pembinaan dewan terbuka ataupun pembaik pulih, tandas, kita akan gunakan duit tu, duit sumbangan parent. So kebaikannya kepada anak-anak kita tu. Kiranya dana-dana yang ibu bapa berikan tu bukannya untuk pihak sekolah sebenarnya, tapi untuk anak-anak. Ya, memang untuk anak-anak, akan balik kepada anak. Dan last daripada saya, Encik Abdullah Sani mungkin boleh berikan nasihat atau cadangan untuk para ibu bapa supaya mereka ini boleh melibatkan diri dalam PIBG sekolah anak-anak. Baik, seruan saya kepada semua parent yang ada di luar, hadirlah ke mesyuarat PIBG yang diadakan setiap tahun, supaya kita dapat tahu apa program yang dilaksanakan oleh PIBG bersama sekolah, bagaimana perjalanan duit sumbangan itu dilakukan ataupun digunakan. Sebabnya kalau kita tak tahu tu yang jadi isu, ketidakpuasan nanti tu banyak komplain dan duit ni habis. Sebabnya dia tak tahu. Sebenarnya walaupun dalam mesyuarat PIBG tu kita dah bentangan laporan kewangan tu, duit tu ke mana. Jadi untuk tahu lebih detail, kena hadir. Libatkan diri dalam PIBG walaupun sebagai sukarelawan. Untuk penting lah. Kita jangan fikir apa lah. Bila kita masuk PIBG ni, kita fikir anak kita belajar di situ, anak kita bersukan di situ, anak kita melahirkan banyak masa di sekolah, berbanding di rumah lah. So kita kena libatkan diri. Saya menyeru sekali lagi, kita libatkan diri dalam PIBG, bantu sekolah, bantu anak kita. Okay, terima kasih. Jadi jelaslah bahawa penlibatan ibu bapa dalam PIBG di sekolah anak-anak sangat penting kerana ia memberi sumbangan kepada perkembangan anak-anak, juga memberi kerjasama kepada pihak sekolah dalam membaik pulih segala perkara-perkara seperti infrastruktur yang Encik Abdullah Sani katakan tadi. Jadi sampai sini saja temu bual saya bersama Encik Abdullah Sani. Terima kasih lagi sekali. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Akhir sekali, apa yang saya dapat simpulkan ialah ibu bapa merupakan salah satu tulang belakang dalam kecemerlangan anak-anak di sekolah. Dengan wujudnya penlibatan ibu bapa dalam PIBG di sekolah anak, sedikit sebanyak dapat menyumbang idea atau pendapat yang ibu bapa miliki sebagai penambahbaikan sistem pendidikan di sekolah. Ibu bapa perlulah bergerak aktif dalam aktiviti atau program yang akan dijalankan kelak oleh pihak sekolah. Sebagai contoh, ibu bapa perlulah sentiasa menghadirkan diri dalam mesyuarat agung tahunan di sekolah. Hal ini bertujuan supaya ibu bapa mengetahui apa yang dilakukan oleh anak-anak di sekolah dan anak-anak akan merasa diri mereka dihargai kerana ibu bapa mereka mengambil berat tentang mereka. Sebenarnya, terdapat pelbagai kepentingan dalam PIBG di sekolah anak. Antaranya ialah PIBG dapat merapatkan hubungan sesama ibu bapa. Contohnya, setiap ibu bapa yang hadir ke mesyuarat PIBG, mereka akan berjumpa sesama sendiri dan bertanya khabar. Dalam perjumpaan atau mesyuarat, ibu bapa boleh usulkan pendapat atau idea kepada pihak sekolah. Hal ini bertujuan semata-mata demi kebaikan dalam pendidikan anak-anak di sekolah. Ibu bapa yang sudi menghadirkan program yang dianjurkan oleh PIBG dapat memberi gambaran sebagai ibu bapa yang prihatin terhadap perkembangan pelajaran anak-anak. Baik sekali, apa yang saya boleh jelaskan ialah PIBG merupakan salah satu inisiatif yang membolehkan ibu bapa memberi pendapat atau idea yang tersendiri demi kebaikan pembelajaran anak-anak di sekolah. Contohnya, ibu bapa boleh usulkan tentang kemudahan infrastruktur kepada anak-anak seperti meja atau kursi ataupun pembaik pulih tandas-tandas yang ada, sebab kita sendiri tahu sekarang ni kebanyakan sekolah sangat-sangat tidak menitik beratkan soal tandas. Ada yang lantai pecah, kotornya, tersumbat. Jadi ibu bapa boleh usulkan perkara tersebut kepada pihak sekolah supaya pihak sekolah dapat menambahbaikkan ataupun membuat
renovation terhadap tandas-tandas tersebut menggunakan duit-duit PIBG yang telah ibu bapa bayar, kerana melalui duit-duit tersebut ibu bapa juga berhak mengambil tahu apa yang dibuat, ke mana duit itu pergi, ke mana duit itu diusulkan, supaya ibu bapa merasakan duit itu adalah untuk kebaikan anak-anak dan bukannya kebaikan pihak sekolah tersendiri.